Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mulakan dengan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 10 dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang akan terlibat langsung membantu 317 tanah rancangan Felda bermula tahun 2024 berkaitan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga Felda. Janji ditunaikan. Terima kasih. Saya mulakan dengan butiran 040300 Jabatan Kemajuan Masyarakat daripada 119 juta kepada 126 juta. Saya ucap terima kasih. Namun saya nak maklumkan di sini bahawa seramai 9,439 kaki tangan tabika kemas menerima hanya 800 bulan sejak Mac lalu. Sebagaimana disebut juga oleh Jelebu tadi. Jadi kita cadang untuk naik sehingga 1,500 kerana memandangkan kos sari hidup yang kian meningkat. Seterusnya butiran 050900 bantuan makanan tambahan kemas kekal. Dan cuma saya ingin bertanya di sini kepada Kementerian, adakah peruntukan sebanyak RM3 bagi setiap murid sehari memadai memandangkan peningkatan harga barangan pada masa kini. Butiran seterusnya 051200 penyelenggaraan dan pembaikan bangunan kemas dan butiran 051400 peralatan dan kelengkapan tabika kemas. Butiran 051200 tiada perubahan, 051400 ada peningkatan 25 juta. Saya berharap agar kementerian menjalankan pemantauan terhadap setiap tabika kemas dengan lebih kerap bagi memastikan ianya berada dalam keadaan baik dan selamat. Kerana di tempat saya dimaklumkan ada yang perabotnya tu dan peralatan seperti meja dan kerusi 5, 7 ke 10 tahun dah digunakan. Jadi perlulah ditengok-tengokkan. Kemudian kena meningkatkan juga penyelenggaraan fasiliti di tabika lah milik kemas yang lain-lainnya termasuk padang permainan kanak-kanak. Yang keempat, butiran 00602 Mata Rendah Sains Mara daripada 51 juta ke 104 juta. Tenggara ingin mencadangkanlah sedikit kepada pihak KKDW untuk melihat potensi Bandar Tenggara untuk dibinakan sebuah lagi MRSM, kalau boleh dinamakan MRSM Madani Bandar Tenggara, kerana di situ terletak tanah Kejora. Jadi KKDW ni owner kepada Kejora dan owner juga kepada Mara, senanglah nak berbincang. Jadi saya cadangkanlah. Kerana apa? Kerana di dalam Parlimen Tenggara ni satu-satunya parlimen lah saya rasa di Johor yang memiliki dua daerah pendidikan, satu PPD Kulai, satu PPD Kota Tinggi. Jadi sesuailah untuk meningkatkan prestasi sekolah-sekolah di sekelilingnya. Nombor 5, butiran 030300 dan 011100 Jabatan Kemajuan Orang Asli. Naik yang 030300 tu daripada 63 ke 77 juta, yang 01100 itu naik daripada 113 ke 150 juta. Di Tenggara ni ada 3 perkampungan orang asli, Kampung Orang Asli Sayung Pinang, Kampung Orang Asli Kempas Menang dan Kampung Orang Asli Pasir Intan. Jadi apakah perancangan untuk meningkatkan lagi infrastruktur dan sosioekonomi bagi masyarakat asli? Dan kalau boleh saya cadangkan di sini, untuk khidmat internet pun diberi penekanan jugalah kepada masyarakat asli, terutamanya yang memiliki sekolah kebangsaan di dalamnya. Dan kita nak tahu juga, Tenggara nak tahu juga, ada tak pelan pembangunan strategik masyarakat orang asli 2030? Sikit. Seterusnya untuk jambatan luar bandar ni daripada 27 juta naik 57 juta. KKDW kita Tenggara mencadangkanlah supaya peruntukan yang pertama ni amat bagus, dan kita pun di Tenggara ada satu jambatan yang runtuh, Felkra Pasir Asam. Tenggara ucap terima kasih, kelulusan awal telah diberikan, namun ada pertambahan sebab spek dia bertambah. Jadi nak bertanya kepada KKDW, bilakah tambahan peruntukan untuk jambatan bagi pekebun Felkra Pasir Asam tu akan dibuat. Mudah-mudahan pada 2024 ni at least bolehlah terbina. Dan satu lagi, kita Tenggara mencadangkan supaya jambatan-jambatan lama di kawasan luar bandar tak payahlah tunggu runtuh ataupun roboh. Peruntukan yang ada ni digunakan untuk buat kajian supaya kita sediakan payung sebelum hujan lah, tidaklah terantuk baru nak tengadah. Jadi masa pun tinggal sedikit, saya pergi terus kepada Lembaga Kejora. Di Bandar Tenggara ni ada Kejora, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Jadi di tempat saya ni ada tanah berkeluasan 333,364 hektar tanah Kejora yang berpotensi. Saya kira untuk dibangunkan halal hub dengan menggunakan kemudahan-kemudahan sedia ada seperti Taman Perniagaan Bandar Tenggara yang selalu saya sebut itu. Jadi dengan peruntukan-peruntukan yang diberikan ni di bawah
butiran 02503, 02600, 03700, pembangunan ekonomi luar bandar, pembangunan ekonomi komuniti termasuk juga lembaga kemajuan Johor Tenggara ini bolehlah dimanfaatkan sumber-sumber sedia ada di Tenggara itu melalui kejora KKDW supaya manfaat itu boleh diraih oleh masyarakat dan setempat. Dan akhirnya adalah berkaitan dengan TVET, saya nak memulakan di sini, saya baru sudah dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pengurusi MTVET berkaitan dengan TVET sebentar tadi dekat bilik atas pukul 1 tengah hari. Saya melihatlah kesungguhan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku pengurusi MTVET dan butiran 95000 program pembangunan TVET ini, saya suka menyebut di sini bahawa mestilah diketengahkan pendekatan silibus pedagogi yang terkini supaya sentrik kepada industri dan mengutamakan kebolehpasaran, bakat dalam kerja dan keusahawanan TVET, dan sedikit kalau boleh untuk urusan program pembangunan TVET ini juga yang bernilai 13.5 juta ini dipandang-pandang ataupun disalurkan sedikit kepada insan muda Malaysia di dalam kawasan Tanah Rancangan Fedah. Itu saja Tuan Pengurusi, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Saya jemput Yang Berhormat Romping.